Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kepada Allah. Kita dapat bertemu di alam maya ini disebabkan PDPR. Kita melaksanakan pembelajaran kita di rumah, insya-Allah. Semoga COVID yang melanda negara kita ni dapat hilang di muka bumi kita dengan izin Allah. InsyaAllah kita kena banyak-banyak berdoa. Jadi pada hari ini cikgu akan meneruskan lagi pelajaran tafsir Al-Quran dan hadis, iaitu pada pelajaran yang keempat. Pada pelajaran yang keempat di muka surat 13. Sebelum cikgu meneruskan PDPR ni, kita sama-sama membaca doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatik ya arhamar rahimin. Rabbana asrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Okey, cikgu teruskan pelajaran kita pada hari ini di dalam tajuk kewajipan bermesyuarat. Kewajipan bermesyuarat di dalam pelajaran yang keempat. Okey, insya-Allah cikgu akan teruskan. Okey, di dalam ayat 38 surah Asy-Syura. Okey, cikgu bacakan. Kamu boleh rujuk pada muka surat 13. Ayat Al-Quran dan terjemahan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون. Artinya, dan lebih baik dan lebih kekal bagi orang-orang yang menyahut dan menyambut perintah Tuhannya serta mendirikan solat dengan sempurna, dan urusan mereka dijalankan secara bermesyuarat sesama mereka, dan mereka pula mendermakan sebahagian dari apa yang kami berikan kepadanya. Surah Asy-Syura ayat 38 dalam tafsir Al-Quran. Okey, kita tengok makna perkataan. Wallazina, dan orang yang, astajabu, menyahut, li rabbihim, perintah Tuhannya. Okey, kita tengok seterusnya lagi makna perkataan. Wa aqamus solah, serta mendirikan solat dengan sempurna. Wa amruhum, dan urusan mereka dijalankan syura, secara bermesyuarat, bainahum, sesama mereka, wa mimma razaqnahum, dan sebahagian dari apa yang kami berikan kepada mereka, yunfiqun, mereka pula dermakan. Okey, untuk pengetahuan, makna perkataan ni terjemahan. Kalau di dalam peperiksaan, kamu kena hafal. Sebab salah satu soalan yang akan keluar ialah makna perkataan tafsir Al-Quran dan ertinya apa. Nanti ada soal. Selalu dia keluar dalam bahagian objektif dan banyak keluar dalam bahagian subjektif, tempat kosong. Okey, cikgu teruskan lagi. Okey, info di sini. Surah Asy-Syura adalah surah yang ke-42 diturunkan di Mekah dan mengandungi 53 ayat. Okey, diteruskan lagi.
Okey, kita tengok tafsir ayat yang telah cikgu ringkaskan di sini. Okey, boleh rujuk pada muka surat 14. Okey, menurut Imam Tabrani dan juga Qurtubi, ayat ini diturunkan kerana memuji kaum Ansar. Memuji kaum Ansar. Sebab apa? Sebab kaum Ansar ini yang duduk di Madinah telah menyambut kedatangan 12 sahabat Nabi. Sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi utuskan 12 sahabatnya ke Madinah. Ke Madinah untuk apa? Untuk berdakwah menyampaikan Islam. Sebab tu ayat ini diturunkan. Okey. Di sana mereka telah menerima ajaran yang telah disampaikan oleh sahabat Nabi tadi tu yang seramai berapa orang? Okey, 12 orang. Dan mereka menerima ajaran Islam. Dan seterusnya mereka telah mendirikan solat. Solat yang telah diajarkan lah masa berdakwah tu. Mereka juga sering bermesyuarat dalam perkara agama. Sebelum ketibaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Madinah, mereka juga sering bermesyuarat, membincangkan hal-hal agama. Okey. Kita teruskan lagi. Ini tadi info hijrah pertama Nabi bersama Abu Bakar ke Yasrib. Inilah ke Madinah. Dia berjumpa dengan orang Madinah, kaum penduduk Yasrib. Okey. Penduduk Yasrib, ketika Nabi berhijrah ke Madinah, penduduk Yasrib bernazam. Dia menyambut kehadiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama sahabat Nabi iaitu Abu Bakar As-Siddiq. Dia bernazam sebab suka Nabi kesayangan umat Islam datang ke Madinah, ke Yasrib. Okey, kita tengok. Ni ringkas nazam yang ringkas je lah. Okey, ni orang-orang Yasrib tu, penduduk Madinah tu, Nabi datang, dia bernazam. Tala'al badru alaina min saniyatil wada' wajaba syukru alaina mada'a lillahi da'. Tu salah satunya. Ada lagi kan? Ayyuhal mab'utsu fiha ji'ta bil amril muta' ji'ta syarrab al-Madinah marhaban ya khairada. Kalau nak tengok muka surat 14 pun ada dekat info tu. Okey, mereka bernazam menyambut kehadiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga sahabat Nabi Saidina Abu Bakar As-Siddiq. Tengok daripada situ, terbitlah purnama di atas kita dari arah Saniyah Al-Wada', wajiblah bersyukur atas kita ketika seorang penyeru mengajak kepada Allah. Okay, cikgu teruskan lagi. Okey. Di sini telah diterangkan dalam tafsir ayat ini membina kekuatan perpaduan untuk membentuk sebuah masyarakat yang kuat, masyarakat yang bersatu padu ialah dengan secara solat, lepas tu bermesyuarat dan juga mengeluarkan zakat. Itu adalah kaedah untuk membentuk, untuk membina kekuatan dan keteguhan perpaduan umat Islam, iaitu ada 3 cara, iaitu yang pertama solat, yang kedua bermesyuarat, yang ketiga mengeluarkan zakat. Itulah kaedahnya untuk menjadikan umat Islam teguh, umat Islam kuat. Okey, seterusnya. Okey, kita tengok solat. Dengan bersolat, kita akan dapat membentuk umat Islam yang kuat dan juga bersatu padu.
apabila solat dilakukan secara berjemaah, terutamanya di masjid dan surau, ni yang paling afdal orang lelaki. Orang lelaki digalakkan berjemaah di masjid ataupun di surau, kerana di situlah kekuatan umat Islam berkumpul, solat bersama-sama, berjemaah, dapat menguatkan lagi kekuatan umat Islam. Tapi sekarang ni pandemik COVID-19 ni, kita terpaksa akur. Tak apa, nanti bila COVID ni sudah berlalu daripada negeri kita, daripada negara kita, insya-Allah kita sama-sama solat berjemaah, khususnya lelaki di masjid dan surau. Dengan cara itu dapat membentuk umat Islam yang kuat dan juga bersatu padu. Okey. Solat ini dilakukan paling bagus, paling baik dilakukan secara berjemaah untuk membentuk kekuatan individu dan masyarakat. Bagi perempuan, boleh solat berjemaah di rumah bersama kakak, bersama ibu dan juga adik-adik kita. Okey. Seterusnya. Okey, tengok zakat pula. Tadi solat, zakat. Itu untuk membina kekuatan kan. Okey, kenapa zakat pula? Okey, tujuan zakat di sini, kenapa dia boleh membina kekuatan ataupun keteguhan perpaduan umat Islam, iaitu dapat membentuk masyarakat yang bertanggungjawab. Sebab zakat ini adalah salah satu kefarduan umat Islam, wajib mengeluarkan zakat. Bila umat Islam mengeluarkan zakat, mereka dapat menjalankan tanggungjawab yang telah diperintahkan oleh Allah Ta'ala. Okey, zakat juga adalah satu kefarduan yang telah diperintahkan oleh Allah untuk membentuk sesebuah masyarakat yang bertanggungjawab. Kena ingat, zakat tu adalah wajib, fardu ain. Okey, bila mengeluarkan zakat, kita dapat saling bantu membantu, memahami situasi masing-masing. Kalau ada masyarakat yang susah, kita dapat membantu, kita dapat menolong dengan cara berzakat, insya-Allah. Okey, kita teruskan lagi. Okey, tengok pensyariatan zakat berlaku tahun kedua Hijrah seiring pensyariatan puasa. Okey, perintah zakat sudah disebut di dalam Al-Quran sebanyak 35 kali. Dengan digabung sebanyak 32 di dalam solat. Itu menunjukkan betapa wajibnya mengeluarkan zakat dan juga menunaikan solat fardu 5 waktu. Okey, cikgu teruskan lagi. Okey. Tengok di situ Selain dua kefarduan tadi yang cikgu sebutkan, solat dan zakat, Allah juga memerintahkan supaya umat Islam ni diputuskan melalui satu kaedah, iaitu kaedah bermesyuarat. Kaedah bermesyuarat ini juga dapat meningkatkan, dapat membentuk kekuatan dan keteguhan umat Islam, iaitu dengan cara bermesyuarat. Okey, mesyuarat ini sangat dianjurkan dalam Islam. Nabi Muhammad SAW selalu bermesyuarat, bermesyuarat dengan para sahabat. Di situ Nabi Muhammad meminta pandangan sahabat perkara-perkara yang tiada di dalam nas, iaitu Al-Quran dan hadis dan ataupun wahyu. Nabi Muhammad bermesyuarat urusan mengaturkan gerakan dan juga strategi peperangan. Pada masa itu ramai musuh Islam menentang dakwah Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi Muhammad sentiasa melaksanakan kaedah bermesyuarat ini untuk mengatur strategi, mengatur gerakan peperangan. Okey. Nabi Muhammad selalu bermesyuarat dengan para sahabat dan juga ahli keluarganya. Nabi kerap juga bermesyuarat dengan ahli keluarganya. Para sahabat juga
bermesyuarat menentukan pengganti Nabi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selepas kewafatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat juga bermesyuarat untuk menentukan siapa pengganti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapakah khalifah menggantikan kepimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selain itu juga mereka juga bermesyuarat yang diketuai, contohnya Saidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu mengambil pandangan Saidina Umar radhiyallahu dan juga para sahabat untuk membuat persetujuan menulis Al-Quran. Dan juga Saidina Abu Bakar juga meminta pendapat para sahabat di dalam mesyuarat untuk memerangi golongan murtad. Memerangi golongan murtad. Okey, mereka juga bermesyuarat juga untuk menentukan ataupun memulakan kalender hijriah. Okey, itulah kebaikan kaedah bermesyuarat. Kita dapat putuskan sesuatu perkara di dalam bermesyuarat. InsyaAllah bila ada perbincangan yang ramai, jadi kita akan sepakat, kita dapat kata putus di dalam mesyuarat. Okey, cikgu teruskan lagi. Dah habis dah masuk ni. Okey, dah masuk pengajaran. Sebelum cikgu masuk pengajaran, nanti buka muka surat 15. Cikgu akan bacakan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani daripada Saidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu yang berbunyi, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, banyak perkara baharu timbul yang kami tidak dapati hukumnya daripada Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi perkara yang kami perlu lakukan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, himpunkan orang ramai dan bermesyuaratlah. Jangan kamu mengikut pandangan seorang sahaja. Okey, jadi di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahawa mesyuarat itu sangat penting. Sangat penting untuk kita membicarakan sesuatu perkara, sesuatu tajuk dengan mendapat persetujuan ramai. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam awal-awal dah menolak, tidak boleh mengikut pandangan seorang sahaja. Okey. Jadi cikgu buka tengok dalam pengajaran ayat di sini. Okey. Di dalam pengajaran ayat surah yang kita baca tadi, iaitu surah Asy-Syura ayat 38. Pengajaran yang kita boleh ambil di sini iaitu bermesyuarat untuk mencari kebaikan adalah tuntutan syarak. Okey, yang kedua, bermesyuarat juga adalah merupakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat. Bila kita melakukan sunnah Rasulullah, insya-Allah kita dapat syafaat, kita dapat pahala di akhirat nanti dan dapat kebaikan kita di akhirat sana nanti. Okey. Seterusnya, yang ketiga, pengajaran ayat. Agama Islam akan teguh apabila umatnya bersatu padu dan istiqamah mengamalkan suruhan Allah dan Rasulnya. Dan Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa yang Allah dan Nabi suruh kita buat. Apa yang Allah dan Nabi tegah, kita tinggalkan. Selamat kita di dunia dan di akhirat. Kita tengok pengajaran yang seterusnya. Pengajaran yang keempat di sini iaitu solat yang dilaksanakan secara berjemaah dapat mengukuhkan hubungan dan kekuatan umat Islam di antara satu sama lain. Ingat, bila kita solat berjemaah bersama-sama dapat menguatkan lagi, mengukuhkan lagi kekuatan umat Islam. Dengan cara ini, orang-orang kafir akan gerun. Dia tengok kita bersatu hati, kita bersatu padu dalam ibadah solat sebab kita sama-sama berjemaah. Itu kekuatan umat Islam. Okey, pengajaran yang seterusnya, yang kelima.
Zakat dapat membantu umat Islam dalam mengukuhkan perpaduan dan taraf kehidupan. Okey, cikgu tersilap tu. Itu patutnya kehidupan tak apa, nanti awak boleh betulkan. Okey, zakat dapat membantu umat Islam dalam mengukuhkan perpaduan dan taraf kehidupan. Bila orang kaya, orang yang berada, orang yang mempunyai duit, orang yang mempunyai harta, dia mengeluarkan zakat, dengan mengeluarkan zakat akan dapat membantu umat Islam yang susah. Umat Islam yang memerlukan. Dengan cara mengeluarkan zakat, dengan cara ini kita dapat menolong, kita dapat membantu dan kita juga dapat meningkatkan ekonomi umat Islam. Okey. Dan yang terakhir di sini pengajaran ayat, iaitu mewajibkan umat Islam bermesyuarat. Tujuannya apa? Iaitu untuk memperelokkan urusan di dunia dan juga memperelokkan urusan di akhirat, serta cikgu tak tambah, serta dapat mengukuhkan perpaduan umat Islam dengan bermesyuarat. Ingat, itulah yang Allah nak tunjukkan, yang Allah nak ajarkan kita. Nabi Muhammad SAW pun nak tunjukkan pada kita betapa pentingnya kewajipan bermesyuarat. Kewajipan bermesyuarat sebenarnya dapat lagi mengukuhkan, dapat lagi merapatkan, dapat lagi menguatkan kedudukan umat Islam di seluruh dunia. Okey. Jadi setakat ini sahaja penerangan cikgu di dalam pelajaran yang keempat yang bertajuk kewajipan bermesyuarat. InsyaAllah nanti cikgu akan bagi kerja. Okey. Jumpa lagi. Cikgu akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.